Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu di YouTube. Jangan lupa subscribe channel Cikgu ya. Baik, Cikgu memilih satu lagi contoh di bawah tajuk pengkameran ataupun integrations. Mengapa Cikgu perlu bincang berbagai bentuk untuk menentukan pengkameran ataupun integrations? Sebab murid-murid perlu mempelajari berbagai jenis soalan yang melibatkan pengkameran ataupun integrations. Sebab pengetahuan yang kukuh, pengetahuan asas yang kukuh akan membantu memastikan murid-murid berasa yakin apabila menghadapi soalan melibatkan masalah. Sekiranya persediaan anda ataupun pengetahuan murid-murid adalah tidak cukup berkenaan dengan pengkameran ataupun integrations, ataupun murid-murid hanya beri tumpuan bagi jenis-jenis yang mudah sahaja dan tidak memberi perhatian ataupun mengambil inisiatif untuk melatih diri ataupun mempelajari bentuk-bentuk yang lebih mencabar, bila menghadapi soalan masalah, murid-murid gagal menjawab soalan. So sebab itu cikgu cuba pilih berbagai bentuk soalan dan berkongsi dengan murid bagaimana nak lakukan integrations. Banyak video cikgu keluarkan, banyak bentuk soalan dan bagaimana nak kita lakukan integrations ataupun melakukan pengkameran. So di sini cikgu pilih satu lagi contoh. Kalau masih ingat murid-murid, ada bentuk tidak boleh dikembangkan. Berkuasa, tapi nak kembang itu boleh, tapi merumitkan, buang masa. So untuk situasi itu, bagaimana nak lakukan pengkameran ataupun integrations supaya perkara yang rumit itu menjadi mudah. Kalau masih ingat dalam satu video ataupun video sebelum ini, cikgu terangkan bagaimana menggunakan cara penggantian. Dan akhirnya kita ubah ke bentuk yang biasa digunakan dalam integration, iaitu XN ataupun KXN, supaya kita boleh lakukan pengkameran ataupun integrations. Sekiranya ada kurungan dan kuasanya 2, kuasa 2 kita boleh lakukan. Di sini kita tak perlu gunakan cara gantian. Boleh itu boleh, tapi kita mempunyai satu bentuk yang asas. Tak perlu kita belajar satu bentuk yang baru. Kalau tadi kuasa 3 kita nak gunakan pengetahuan asas pengembangan, tak sesuai. So kita perlu cari satu alternatif yang boleh memudahkan penyelesaian. Kalau ianya kuasa 2, tak ada masalah. Kita tak perlukan cara penggantian. Sebab kita dah cukup setakat asas. Asas itu boleh bantu kita bagaimana lakukan pengkameran kepada bentuk yang diberikan. Tapi sekarang perhatikan, cikgu akan bincangkan bentuk yang perlukan bukan pengetahuan asas seperti mana pengembangan ataupun satu alternatif penyelesaian. Tapi di sini perlukan kecerdikan. Anda perlu cerdik. Anda perlu cerdik bagaimana nak selesaikan ataupun bagaimana nak lakukan integrations ke atas bentuk yang diberikan. So sebab itu cikgu pilih contoh soalan ini dan berkongsi dengan murid. Ada kala soalan itu perlukan kepintaran. Murid itu perlu cerdik menentukan sendiri cara penyelesaian.
Di sini murid sendiri perlu tentukan apakah cara yang sesuai untuk menentukan atau mencari pengkameran ataupun integration. Anda sendiri yang kena tentukan. Sebab itu cikgu pilih contoh ini. Okey, cuba kita bincangkan bagaimana soalan ini kita boleh melakukan integration. Kita mulakan ya. Okey, cikgu salin soalan dulu. Perhatikan soalannya. Perhatikan soalan yang pengkameran 9x kuasa 2 tolak 4 bahagi dengan 3x tambah 2 dx. Okey, perhatikan soalan yang diberikan. Bukan cikgu cuba merendah-rendahkan kemampuan murid, tidak. Bukan semua tidak boleh berfikir secara yang cikgu maksudkan secara pintar nak selesaikan. Bukan cikgu merendah-rendahkan kebolehan murid, tidak. Ada murid bila tengok soalan ini, murid itu mempunyai kapasiti untuk bertindak daripada pengetahuan yang ada pada murid. Mengapa cikgu kata di sini kalau kita nak lakukan penggantian tidak boleh, pengembangan tidak boleh. So ini adalah dua cara alternatif yang kita ada sekiranya bentuk sebutan yang diberi dalam pengkameran itu bukan dalam AXN atau KXN ataupun XN. So kita ada dua alternatif. Sama ada kita kembangkan dan mencari sebutan-sebutan yang diperlukan untuk ataupun cara penggantian. Di sini kedua-dua pun tidak boleh digunakan pakai. So ada murid mereka pintar, mereka tahu bagaimana nak mudahkan supaya ia akan tukar menjadi ke bentuk yang dikendaki dalam integration, iaitu XN ataupun KXN. Tetapi ada juga bilangan pelajar yang bilangannya ramai juga, mereka tidak mempunyai idea langsung. Mereka tidak mempunyai idea langsung bagaimana nak lakukan pengkameran integration kepada bentuk ini. So cikgu kata di sini kita tidak boleh guna pakai ataupun kita tidak boleh jadikan sebutan individu dengan pengembangan. Ataupun yang dalam kurungan itu kita keluarkan, kita ganti dengan T dan kita lakukan cara penggantian. Tidak. So, apakah yang cikgu maksudkan di sini adalah pengetahuan murid berkenaan dengan bertindak mengikut situasi yang diberikan. So, matlamatnya satu saja. Matlamatnya apa? Baik sebarang bentuk, apa jua bentuk yang diberikan, semestinya yang dibentuk diberi itu boleh dibawa ke bentuk XN ataupun KXN. So, kita dah belajar dua alternatif, dua cara. Satu, sama ada lakukan pengembangan ataupun dengan cara penggantian. Di sini kedua-duanya tidak boleh digunakan pakai. Kalau murid-murid berfikir ianya boleh dilakukan dengan memudahkan bentuk dia, memudahkan bentuk maksudnya ia lakukan yang perlu supaya akhirnya bentuk menjadi bentuk dikehendaki, XN ataupun KXN. Okey, kalau murid-murid masih ingat di tingkatan menengah rendah, mendengar rendah tingkatan 3 ataupun 2 dalam pelajaran dalam tajuk pengembangan. Kalau masih ingat, iaitu pengembangan yang jenis ini, iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Masih ingat tak bentuk ini? Semasa tak silap cikgu, mungkin anda belajar di tingkatan 3 ataupun tingkatan 2 di bawah pengembangan. Ada diajar iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2 adalah A tambah B, dan satu lagi A tolak B. Ini adalah pengetahuan. Sebab itu cikgu kata kalau murid itu
mempelajari matematik, asas matematik itu dengan cukup baik, mereka tahu bertindak mengikut bentuk soalan. Kalau murid-murid tidak mempunyai ataupun tidak mempersiapkan diri dengan baik ataupun tidak cukup pengetahuan matematik, ya, di sini inilah keadaan-keadaan yang merumitkan matematik tambahan ini menjadi susah. So tak apa. Okey, tapi setiap benda boleh dipelajari, bukan jadikan alasan saya ini kurang pengetahuan berkenaan dengan matematik. So mungkin saya akan menghadapi masalah mempelajari matematik tambahan. Tidak. Setiap benda baru, matematik tambahan adalah satu mata pelajaran baru semasa anda lanjutkan pelajaran ke tingkatan 4. Kalau anda melihat satu benda baru, ini untuk semua benda baru, dan benda baru ini perlukan sedikit pengalaman yang lepas. So gunakanlah pengalaman lepas itu sebaik mungkin untuk mempelajari satu benda yang baru. Dan jangan cuba beri alasan disebabkan pengalaman saya adalah kurang, maka benda baru yang saya nak belajar ataupun murid nak belajar itu susah. So salah. So benda baru, setiap murid mempunyai kemampuan untuk mempelajari satu saja minat nak belajar. Boleh? Okey, kalau masih ingat ini, ya, contohnya, okey, X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tolak 4, kalau kita gunakan pengetahuan ini adalah X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Maka yang ini adalah X tambah 2, X tolak 2. Satu contoh. Boleh? Anda ingat lagi satu contoh? Boleh, tak ada masalah. Cikgu mempunyai banyak contoh untuk dibincang. Okey, cuba kita ambil pula yang ini. Okey, contoh ya. Okey, 9x kuasa 2 tolak 16. Contoh cikgu. Ini seakan dengan bentuk yang kita nak belajar ni. Seakan. Sebab itu cikgu pilih ini. Tapi masih dengan asas dia ni. Okey, so kalau kita nak guna pakai asas ini, maka semua nombor-nombor ini mestilah boleh ditukarkan kepada kuasa 2. Sekiranya kita nak gunakan pengetahuan ini, maka yang terlibat di sini, semua nombor yang terlibat ini mesti boleh ditukarkan kepada kuasa 2. Contoh di sini perhatikan. Okey, perhatikan di sini ya. Okey, yang ini kalau cikgu nak tukar ialah 3 kuasa 2. Yang ini adalah 4 kuasa 2. So, semua nombor-nombor ini mesti ditukarkan kepada kuasa 2. Faham? Sekarang perhatikannya. Okey, sekarang perhatikan. So 9x kuasa 2 tolak 16 adalah adalah 3 kuasa 2 x kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Boleh? Iaitu yang ini maksudnya ialah 3x kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Iaitu 3x tambah 4. Satu lagi ialah 3x tolak 4. So inilah pengetahuan yang cikgu maksudkan. So sekiranya murid-murid mempunyai pengetahuan yang cikgu jelaskan tadi, inilah cikgu kata. So untuk menyelesaikan contoh yang kita pilih untuk dapatkan kameran ataupun melakukan integrations, di sini kita perlukan bukan cara alternatif ataupun satu cara lagi, bukan. Di sini perlukan kepintaran. Murid-murid perlu fikir pintar, secara pintar. Ini yang cikgu maksudkan. So cikgu kata semua murid mempunyai keupayaan, kemampuan untuk berfikir, bertindak, melihat keadaan soalan.
Tapi masalahnya kekurangan pengetahuan dalam mata pelajaran matematik ini menyebabkan had pemikiran murid-murid ini menjadi masalah. Akhirnya murid-murid mengatakan maths ini ataupun matematik tambahan ini susah sebab mereka mempunyai had. Okey, pengetahuan mereka berkenaan dengan matematik itu dalam satu had yang tertentu saja. Lebih daripada situ, mereka tidak boleh berfikir. Bukan tidak boleh berfikir, mereka tidak berminat nak berfikir. So susah. Okey, so beginilah anda sepatutnya jika nak berjaya dalam matematik tambahan, berpengetahuan, asas yang cukup. So belajar asas itu sebaik mungkin. Jangan tumpu satu saja. Okey, so sekarang cikgu dah jelaskan apakah benda yang diperlukan, bukan alternatif ataupun satu cara penyelesaian yang baru. Tidak. Kita perlu fikir bagaimana bentuk yang diberikan itu ditukarkan kepada bentuk yang diperlukan dalam pengkameran ataupun integration, iaitu tukar ke bentuk xn ataupun kxn daripada pengalaman anda sebagai pelajar di peringkat menengah rendah. Boleh mempelajari matematik. So cikgu dah terangkan bagaimana pengetahuan itu dan apa pengetahuan itu. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, sekarang perhatikan. Okey. So jelaskan sekarang. Okey. So sekarang yang ini adalah kameran. Yang ini adalah 3 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 4 ialah 2 kuasa 2 bahagi dengan 3X tambah 2 TX. Kan cikgu dah terangkan tadi, iaitu 3 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 adalah 3X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Faham tak? Sama dengan berapa? Ya, kita dapati iaitu 3x tambah 2 3x tolak 2. Okey, perhatikan ni. Boleh? Faham tak? So sekarang kita gunakanlah sini. Okey, cikgu pandang ini. So di sini adalah sama dengan kameran 3x tambah 2 3x tolak 2 bahagi dengan 3x tambah 2 dx. Dapat idea? Dapat idea sekarang? Ya, kita berjaya ringkaskan bentuk yang asalnya nampak tidak boleh lakukan pengkameran ataupun integration dengan kepintaran yang ada pada murid. Okey, kepintaran yang ada pada murid berjaya digunakan di tempat situasi yang sesuai supaya dalam pengkameran bentuk yang diperlukan ialah sama ada xn ataupun kxn berjaya. So sekarang perhatikan di sini. Boleh? So akhirnya kita dah perolehi. Okay, perhatikan yang tinggal adalah integrations 3x tolak 2 dx. Okey, perhatikan sekarang kita dah matikan ini ya. So tinggal yang ini saja cikgu dah keluarkan. Boleh? Sekarang perhatikanlah. Okey. Mestilah apa? Yes. Second rule of integrations. Semestinya apa? Second rule of integration. Taklah kita akan lakukan seperti mana mula-mula kita belajar. Okey, peraturan kedua pengkameran, tidak. Kita dah faham kan? So kita terus guna pakai saja. Okey. So sekarang samalah sekarang. Yang ini berapa? Okey, berkuasa 1. So 1 maksudnya apa? Ya, so 1 tambah 1 2 bagi dengan 1 tambah. So yang ini kalau kita kamilkan jadi berapa? Okey, 3x kuasa 2 per 2 itu 1 tambah 1 bagi dengan 1 tambah 1. Boleh? Okey, kita dah. Okey, sekarang 2 itu apa? X kuasa 0. So, tambah 1 bagi 0 tambah 1. Dapat berapa?
Di sini 2x. Jadi jawabannya apa? 2x. Okey, kita so tolak 2x tambah c. Okey, sekarang perhatikan. Perhatikannya, bentuk asal soalan nampak memang tidak boleh lakukan pengkameran ataupun integration. Sama ada pengembangan ataupun dengan cara penggantian. Tetapi kalau sekiranya murid-murid pintar dan ingat balik apa yang dipelajari sebelum di tempat keadaan yang sesuai, bagaimana pengetahuan anda yang lepas itu membantu anda dengan sendirinya, anda dengan sendiri boleh berfikir dan menyelesaikan soalan. Di sini bukan kita belajar satu teknik baru ataupun satu lagi alternatif penyelesaian, tidak. Satu alternatif penyelesaian yang baru, bukan. Ini adalah penyelesaian daripada pengalaman murid yang lepas. So sebab itu cikgu pilih contoh ini untuk dibincang bersama. So cikgu gunakan berbagai bentuk supaya bantu murid-murid dapat memahami integration ini, pengkameran ini dengan lebih baik. So seperti biasa, jika anda berpuas hati dengan penerangan contoh yang cikgu pilih dan penerangan yang cikgu berikan, seperti biasa berikan likes untuk cikgu. Okey, seperti sama juga ya, kalau cara ataupun apa yang anda dapat daripada pengajaran yang anda dapat daripada video ini sesuai dikongsi bersama kawan-kawan lain yang minat matematik tambahan. Okey, perkenalkan video-video cikgu di YouTube. Dan akhir sekali, pastikan tekan bell button ataupun butang loceng untuk dapatkan notifikasi daripada YouTube berkenaan dengan video-video cikgu yang lain. Yes, thank you very much. See you.